Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan perburuan. Perburuan ialah menangkap binatang yang liar atau binatang tidak jinak dengan bantuan alat-alat tertentu, dengan maksud berburu binatang yang halal dimakan atau tidak halal. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2 iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza halaltum fastadun, yang bermaksud apabila kamu telah selesai dari ihram maka bolehlah berburu. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam surah Al-Maidah ayat 1 iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum, yang bermaksud dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan tentang haramnya kepadamu. Halalnya binatang ternak dan sebagainya tidak bererti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu sedang ihram. Seterusnya, mengenal perburuan binatang yang halal dan tidak halal. Yang pertama, haram memburu binatang yang halal dimakan bagi mereka yang masih dalam ihram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2 iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza halaltum fastadun, yang bermaksud apabila kamu telah selesai dari ihram maka bolehlah berburu. Namun begitu, tidaklah berdosa bagi mereka yang masih ihram memburu binatang yang tidak dimakan daging sekiranya ia mengganggunya. Yang kedua, haram memburu binatang dengan tujuan untuk bersuka-suka sahaja, sama ada binatang tersebut halal dimakan atau tidak halal dimakan, sama ada dengan mencederakannya atau membunuhnya. Yang ketiga, haram memburu binatang yang haram dimakan, iaitu binatang yang tidak memudaratkan atau membahayakannya. Haram memburu binatang tersebut sama ada dengan cara menyakitinya atau mencederakan atau seumpamanya. Akan tetapi tidaklah haram jika memburu dengan menggunakan pukat atau perangkat atau seumpamanya. Seterusnya, cara-cara memburu yang disyariatkan. Yang pertama, dengan menggunakan sesuatu yang tajam seperti pisau, lembing, buluh, kaca, besi dan seumpamanya yang boleh melukainya dan mematikannya. Cara ini halal dimakan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu ma anharad damma wa zukira smullahi alaihi fakulu, yang bermaksud sesuatu alat yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika binatang tersebut tidak mati apabila dilontar atau dipanah dengan sesuatu yang tajam dan dapat disembelih, maka binatang tersebut halal dimakan. Akan tetapi apabila binatang tersebut mati disebabkan jatuh ditimpa batu atau dihentak dengan tongkat atau lemas di dalam air, maka binatang tersebut tidak halal dimakan. Yang kedua, dengan menggunakan binatang buruan, iaitu apabila dilepaskan binatang buruan seperti anjing atau burung helan dan seumpamanya, dan ia dapat melukai binatang buruan tersebut dan menyebabkan ia mati, maka ia halal dimakan. Syarat-syarat binatang pemburu ialah: yang pertama, diajar memburu dan patuh arahan tuannya. Apabila disuruh berhenti dan mengejarnya, ia mengikuti arahan tuannya. Yang kedua, binatang buruan tersebut tidak memakan hasil buruannya walaupun sedikit. Akan tetapi tidak mengapa ia memakan hasil buruannya apabila ia dibawakan atau dihadapkan kepada tuannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu iza arsalta kalbak wa zakarta smallahi fakul fa in akala minhu fala ta'kul fa innahu innama amsaka ala nafsihi. Maksudnya, apabila kamu memerintah anjingmu dan kamu telah membacakan bismillah padanya, maka makanlah hasil buruannya. Tetapi jika buruanmu itu dimakan olehnya, maka janganlah kamu memakannya, kerana anjingmu itu berburu untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, binatang buruan hanya memburu kepada binatang yang hendak diburu sahaja, bukan binatang yang lain. Yang keempat,
hendaklah ketiga-tiga syarat di atas berulang-ulang dengan sakaannya mengatakan bahawa binatang pemburu tersebut telah biasa dan terlatih. Seterusnya, hukum perburuan yang dianggap sembelihan. Yang pertama, jika binatang yang diburu itu masih hidup, maka wajib disembelih, dan sekiranya ia tidak disembelih, maka matinya adalah tidak halal dimakan. Yang kedua, jika pemburu mendapati binatang yang diburu itu mati setelah ia segera mendapatkannya, maka kematiannya itu dianggap sembelihan darurat dan ia halal dimakan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa ma sidta bi qalbikal muallam fazkur ismallahi summa qul wa ma sidta bi qalbika allazi laysa muallaman fa adrakta zakatahu faqul. Yang bermaksud, dan binatang buruan yang ditangkap oleh anjingmu yang terlatih, maka sebutlah nama Allah lalu makanlah. Dan buruan yang ditangkap oleh anjingmu yang tidak terlatih dan kamu sempat menyembelihnya, maka makanlah. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan perburuan. Yang pertama, hukum menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melepaskan binatang buruan adalah sunnah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Jika ditinggalkannya sekalipun dengan sengaja, binatang buruan tersebut tetap halal dimakan. Bagi pendapat Imam Abu Hanifah, mengatakan bahawa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melepaskan binatang buruan adalah syarat, yang mana jika melepaskannya kerana terlupa, maka binatang tersebut halal dimakan. Sebaliknya, jika disengajakan, maka haram dimakan. Yang kedua, haram juga memburu di tanah haram walaupun seseorang tersebut bukan dalam ihram. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu inna hadzal balada haramahu Allahu la yu'dadu syaukuhu wa la yunaffaru saiduhu wa la yaltaqitu luqatahu illa man arrafaha. Yang bermaksud, sesungguhnya tanah ini, iaitu Mekah Al-Mukarramah, telah diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh memotong atau mematahkan pohonnya, dan tidak boleh berburu binatang buruannya, dan tidak boleh mengutip barang-barang yang tercicir kecuali mereka yang mahu mencari pemiliknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hukum berburu dengan senapan adalah harus. Ini dikiaskan dengan senjata tajam atau lontaran seperti lembing dan panah serta seumpamanya. Jika pemburu mendapati binatang yang diburu itu mati setelah ia segera mendapatkannya, maka kematiannya itu dianggap sembelihan darurat dan ia halal dimakan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang bermaksud, kemudian kami mendapatkan harta rampasan perang, iaitu unta dan kambing. Lalu ada seekor unta yang melarikan diri, tetapi dengan segeranya seorang sahabat telah melepaskan panah ke arah unta tersebut hingga ia mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang unta itu ada juga yang liar seperti binatang lainnya. Oleh kerana itu, apabila kalian mengalami keadaan seperti tadi, maka kalian boleh bertindak seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, bekas gigitan anjing wajib dibasuh kerana ia adalah najis muwallazah, iaitu dibasuh dengan 7 kali air, salah satunya dengan air bercampur tanah. Yang kelima, jika binatang buruan itu tertindih binatang pemburu lalu ia mati, maka binatang buruan tersebut halal dimakan. Seterusnya, hikmah perburuan. Yang pertama, perburuan adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya di dalam mencari perkara yang halal, kerana kadangkala binatang yang halal dimakan itu liar atau tidak jinak, susah untuk disembelih secara biasa, dan dengan cara perburuan inilah memudahkan umat Islam menyembelihnya. Yang kedua, perburuan yang mengikut hukum syarak adalah seperti penyembelihan binatang, kerana apabila dilepaskan binatang buruan seperti anjing atau burung helang dan seumpamanya, dan ia dapat melukai binatang buruan tersebut dan menyebabkan ia mati, maka ia halal dimakan dan dianggap sembelihan. Sekian, wallahu alam.